A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi dan jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni dengan izin dan limpah kurnia Allah Taala dapat sama-sama kita dalam pengajian kita pada malam ini. Seperti biasa kita baca kitab Aqidatul Najin, ya. Tapi pada malam ni sesuai dengan musim kita memilih pemimpin, pentingnya kita memahami konsep kepimpinan ini daripada perspektif syarak. Maka saya memilih tajuk pengajian kita pada malam ni ialah hadis berkenaan dengan politik dan kepimpinan. Jadi bukan kita nak bercakap berkenaan dengan parti, ya, tetapi kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimanakah Islam melihat kepimpinan ini, dan seterusnya sebagai seorang Muslim, bagaimanakah sikap kita dalam menangani isu kepimpinan di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan pengajaran daripada hadis yang kita baca pada malam ini dan huraian para ulama akan memberi panduan yang cukup bermakna kepada kita, khususnya dalam hari-hari yang mendatang ini, insya-Allah. Hadis berkenaan dengan politik dan kepimpinan. Hadis yang pertama, kepentingan melantik ketua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi falatin falyu'ammiru ahaduhum." Rawahu Abu Dawud wa qala hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, yang daripada hadis ini faham kepada kita berkenaan dengan kepentingan tuntutan syarak melantik ketua. Maksudnya, apabila keluar 3 orang lelaki bermusafir, maka hendaklah dilantik salah seorang daripada mereka sebagai ketua. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis hasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini walaupun pendek, nampak ringkas, tetapi ianya menjadi satu perbahasan yang cukup penting dalam soal kepimpinan. Sebab itulah Ibn Taymiyah telah memuatkan hadis ini di dalam kitab dia, As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyyah, politik syarak pada menyatakan memperbaiki pemimpin dan rakyat. Kata Ibn Taymiyah dalam menghurai hadis ini memberi pengajaran kepada kita pentingnya melantik ketua. Maknanya dalam Islam melantik ketua ni bukan soal main-main. Ia soal ibadat, ia soal hukum syarak. Sedangkan 3 orang, kata Ibn Taymiyah, dalam suasana musafir yang bersifat sementara perlu kepada pemimpin. Maka apatah lagi kalau 30 orang, kalau 300 orang, 3,000 orang bukan bermusafir, bermukim, duduk dalam satu masyarakat yang serba kompleks, maka tuntutan melantik ketua itu tentulah lebih aula di kalangan umat Islam. Sebab itu kalau orang bercakap tiada politik dalam Islam, politik tak ada kena-mengena dengan agama, orang ni sesat terang-terang dalam Islam. Sebab proses melantik ketua itu sebahagian daripada tuntutan syarak. Dalilnya ini antara hadisnya. Walaupun hadis ini ulama menghurai, bila dikaitkan dengan musafir, bukan makna wajib kita musafir lantik ketua. Dalam bab musafir, mana kita nak musafir pergi, nak pergi Melaka, ya, bukan lama, 2 jam je. Ada sebab apa? Ada kursus
kongsi kereta 3 orang. Wajib tak kita lantik ketua? Setengah ulama kata wajib, setengah ulama kata sunat. Pasal fal yu'ammir, maka hendaklah dilantik salah seorang daripada mereka menjadi ketua. Ini nak menunjukkan kepada kita sedang jemaah sekalian, proses memilih ketua dalam apa juga peringkat, makin besar tanggungjawabnya, adalah satu proses ibadat. Sebab itu kalau ada orang tanya kepada dia, kau nak pilih siapa? Aku siapa naik pun aku tak kisah, lantak lah, yang penting anak bini aku. Orang ini jelas-jelas orang yang menyatakan kata-kata yang bercanggah dengan syarak. Sebab kita katakan tadi, proses kepimpinan adalah proses ibadat, proses yang berkaitan dosa dan pahala. Maka ianya sebahagian daripada tuntutan syarak. Sebab itu kita lihat sedang jemaah sekalian, daripada sirah Nabawiyah, pentingnya melantik ketua ini. Saat Rasulullah wafat itu sendiri, ya, ketika mana Rasulullah wafat, sebahagian besar sahabat bukan menguruskan jenazah. Kita baca dalam sirah, bila Rasulullah wafat, jenazah Rasulullah ini diuruskan oleh keluarga terdekat. Antaranya ialah Al-Abbas, antaranya ialah Ali bin Abi Talib. Mana pergi sahabat yang lain? Abu Bakar, Umar, Osman dan sahabat-sahabat besar yang lain. Semuanya sibuk bermesyuarat untuk memilih siapakah di kalangan mereka yang nak jadi pemimpin. Apa pengajarannya? Patut-patut kita cadanglah, janganlah pilih ketua lagi, tunggulah tahlil 3 hari. Betul tak? Tunggulah lepas talqin dulu, tunggulah kubur tu, ya, dah naik rumput sikit, kubur masih merah, ini jenazah masih di rumah. Sedangkan sahabat sibuk pasal siapa nak menjadi khalifah. Apa pengajarannya? Ulama mengistinbatkan peristiwa ini menunjukkan kepada kita umat Islam tidak boleh walau 1 detik sekalipun kecuali ada pemimpin yang akan memimpin mereka. Patut tunggulah jenazah selesai. Tapi kerana soal tu soal penting, walaupun jenazah Rasulullah masih ada di rumah, proses kepimpinan tetap berlaku, pemilihan tetap dilakukan, yang akhirnya, ya, dipilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini pengajaran dia sedang jemaah sekalian, ya, kepentingan kepimpinan. Setiap pemimpin akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih wal amiru ra'in fahuwa mas'ul an ra'iyatih wal rajulu ra'in fahuwa mas'ul an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyah fahiya mas'ulah an ra'iyatiha, ila akhir hadis. Hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang di bawah kepimpinan kamu. Seorang amir, pemimpin, penguasa adalah penjaga. Di hari akhirat dia akan ditanya oleh Allah berkenaan dengan ihwal rakyat dia. Seorang lelaki adalah pemimpin rumah tangganya. Dia akan ditanya berkenaan dengan anak keluarganya, anak isterinya. Dan seorang wanita akan ditanya di hari akhirat berkenaan dengan tanggungjawab rumah tangga, dan seterusnya. Dalam hadis yang cukup panjang ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini memberi gambaran kepada kita soal kepimpinan itu melibatkan semua orang. Semua orang adalah pemimpin, tak kira sama ada dia besar atau kecil. Lebih besar daripada itu, Rasulullah menjelaskan kepada kita soal kepimpinan ini Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Makna soal kepimpinan bukan benda main-main. Sebab itu kalau kita lihat daripada hadis ini, faham kepada kita, kalau orang faham konsep kepimpinan, soal yang paling besar menjadi pemimpin ialah soal agama, bukan soal kepentingan dunia. Sebab kalau kita lihat takrif, apa makna pemimpin, apa makna khilafah, kita bukalah kitab Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi misalnya, menjelaskan apa makna khilafah, pemimpin. Al-khilafatu mawdu'atun fi khilafatin nubuwah li hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Yang dikatakan kepimpinan khilafah itu apa dia? Sultan itu apa dia? Adalah satu tugas untuk menggantikan tugas para nabi dengan tujuan untuk menegakkan agama
dan siasah dunia, berpolitik dunia dengan menggunakan agama. Ini ta'rif tanggungjawab orang jadi khilafah, jadi ketua. Faham kepada kita tanggungjawab jadi ketua ni dua yang besar. Yang pertama, iqamatuddin, tegakkan agama. Mana-mana pemimpin wajib dia berusaha untuk memastikan amalan beragama di kalangan orang bawahan dia. Lepas tu baru datang siasat dunia, politik agama, ehwal berkenaan dengan urusan dunia. Kita lihat kepimpinan hari ini. Orang hari ini jadi pemimpin, dia tak sibuk pasal agama. Ya tak? Dia tak sibuk. Dia sibuk, ni jalan raya ni tak diturap, jumpa ketua. Ini longkang sumbat. Ini bus stop tak ada. Ada tak pemimpin hari ni sibuk? Oh, rakyat pun ni ramai lagi yang tak semayang. Orang Malaysia ni hanya 14% semayang 5 waktu. Masih ramai anak-anak gadis orang Islam mendedahkan aurat. Masih ramai orang yang tak pergi solat Jumaat. Ada tak orang sibuk hari ini dalam konteks kita sekarang? Mana-mana pemimpin, baik pemimpin besar maupun pemimpin pekat kampung, JKK, ketua kampung, ada sibuk tak benda? Apa yang kita dapat jawapan? Tak ada. Pasal kepimpinan kita bukan kepimpinan syarak. Sebab tu kalau kita lihat huraian yang pertama, apa tanggungjawab pemerintah? Tanggungjawab yang pertama ialah iqamatuddin, jaga agama. Macam kita lah, sebagai bapa, Allah Ta'ala tanya kita, adakah anak kamu ajar semayang? Adakah isteri kamu ajar dia mengaji? Suruh dia tutup aurat? Kalau kita ni hanya setakat jaga anak bini kita, bagi makan, bagi minum, ya, seminggu sekali belanja KFC, apa beza kita dengan orang bukan Islam? Apa beza kita? Sedangkan Allah Ta'ala letakkan kewajipan syarak yang besar kepada kita, ialah kewajipan agama. Baik, kita baca huraian yang pertama, bagaimana kita kata besarnya tanggungjawab pemerintah dalam soal agama. Saya ambil satu bab saja, disebut oleh Syekh Daud Fatani dalam Muniyatul Musallif. Contoh, pemerintah, muka surat belakang nombor 1, nota kaki. Pemerintah menanggung bebanan kerja yang berat dan dosa besar rakyat jelata jika tidak menghiraukan pekerjaan agama, lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu, sembahyang berjamaah dan sembahyang Jumaat sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Muniyatul Musallif muka surat 68. Pengarang kata, dalam besar-besar tanggungjawab pemerintah bukan memajukan ekonomi, meningkatkan taraf hidup. Tak penting ke? Penting. Ingat zaman Rasulullah tak ada projek? Banyak lagi projek. Ya tak? Tapi tanggungjawab besar pemerintah ialah amalan beragama. Sebab tu pengarang kata, mana-mana orang jadi pemerintah, kalau rakyat dia tak semayang, dia bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Macam kita jangan pandang pemerintah tu kita pandang besar. Tengok peringkat kecil kan. Kita jadi ketua kampung, Tuhan tanya hari akhir, kamu Sipolan bin Sipolan, pengurusi taman, ketua kampung JKK kampung sekian, anak buah kamu masih ramai tidak pergi semayang Jumaat, apa tindakan kamu? Kamu Sipolan bin Sipolan, pengetua sekolah, anak murid kamu masih ramai tidak semayang, apa tindakan kamu? Boleh jawab depan Allah Ta'ala. Ni tak ada dalam GO. Boleh jawab gitu? Tak ada senarai tugas saya? Tak ada. Boleh jawab? Tak boleh jawab. Sebab soal kepimpinan adalah soal agama. Bukan bermakna bila kita sebut soal agama, dunia kita tidak pandang. Siapa ajar macam tu? Dalam Islam, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Maknanya, nak mencari akhirat mesti ada dunia. Maknanya mencari dunia itu wajib. Mana mungkin kita dapat akhirat tanpa ada dunia? Mana mungkin kita sembahyang di surau yang selesa ini tanpa usaha dunia? Sebab itu maknanya kita lihat di sini ialah keutamaan. Kita baca lagi satu bahagian yang menjelaskan tanggungjawab kepimpinan yang diabaikan kita lihat pada hari ini. Mana kepimpinan masyarakat ataupun negara pada hari ini di mana-mana peringkat melihat jadi ketua hanya pasal soal fizikal. Kalau macam tu sama juga kita jaga anak kita.
Tak usah gaduh lah dia semayang ke tak semayang. Yang penting bagi makan cukup. Ya'kuluna kama ya'kulunal an'am bal hum adall. Kalau macam itulah sifat kita, mereka makan macam makan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab itu kerana kita manusia ni ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu tanggungjawab agama. Baik. Sambungan ni daripada penjelasan tadi. Diwajibkan ke atas pemerintah menyeksakan mereka yang meluputkan sembahyang daripada waktunya kerana malas, bukan kerana ingkar. Mereka hendaklah disuruh bertaubat dan bersembahyang, dan jika tidak patuh hendaklah dibunuh, diperangi dan lain-lain hingga mereka mengerjakan. Sebab besarnya tanggungjawab. Maknanya sebagai pemimpin, kalau kita tengok spek ni, antara tugas pemimpin dia ada senarai. Dalam taman aku ni berapa ratus orang yang tak semayang Jumaat lagi. Nampak? Berapa ratus orang. Cek, rupanya ada 50 rumah tak semayang Jumaat. Ya, maka kita nasihatlah. Kenapa tak semayang Jumaat? Kemudian kita adukanlah peringkat lebih tinggi. Ya tak? Kampung kita adukanlah peringkat daerah. Adukan pada wakil rakyat. Dia pun hantar pendakwah lebih besar lagi, hebat lagi, serban besar lagi, dakwah pada orang yang tak semayang. Tak dengar juga, satu kampung tak semayang. Sampai satu peringkat yang penghujung, kita baca dalam kitab fiqh, tidak ada jawapan kecuali diperangi. Perang. Kerajaan hantar askar komando serang kampung yang tak semayang. Macam kita bom orang Sulu, yang kita kata itulah, bom. Pasal apa kesalahan dia? Tak semayang, kerah komando, bawa segala jenis. Ya, boleh kita buat macam tu? Tak buat. Pasal anak menyerang belum tentu semayang. Itu masalah kita. Dan kita tidak melihat meninggalkan sembahyang sebagai satu jenayah yang besar. Dan mana-mana orang jadi pemimpin, dia tidak melihat anak buah dia tak semayang sebagai satu kesalahan. Kita jadi bos pejabat, yang penting anak buah kita datang pukul 8, balik on time pukul 5. Jangan punch card merah. Kalau nak minum pukul 10 boleh, jangan lama-lama, jangan lebih setengah jam. Kerja mesti buat, jangan mengulur. Ya tak? Semayang ke tak semayang cerita lain. Akhirnya yang tak pernah semayang jadi pekerja contoh bulan ini. Tuhan tanya tak? Tuhan tanya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alaih. Perintahkanlah ahlimu semayang. Ahli makna apa? Ahli bukan makna ahli keluarga, bukan makna ahli pejabat, ahli kampung yang kita bertanggungjawab ke atas mereka. Tuhan tahu. Tapi inilah sidang jemaah sekalian perkara yang pelik, yang tidak, ya, yang diabaikan, tanggungjawab yang diabaikan oleh masyarakat, oleh pemimpin, ya, yang menganggap bahawa perkara ini tak masuk dalam senarai tugas. Ya, baik. Hadis yang ketiga, kepimpinan adalah amanah, kehinaan dan penyesalan. Rasulullah SAW bersabda, kepimpinan adalah amanah dan di akhirat menjadi kehinaan dan penyesalan. Hadis ini adalah satu hadis yang panjang, iaitulah berkenaan dengan kisah seorang sahabat Rasulullah, nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini sahabat yang zuhud, orang yang taat, yang takwa. Apabila Rasulullah SAW melantik sahabat-sahabat yang lain pegang jawatan, ya, selepas telah pembukaan kota Mekah, banyak wakil-wakil Rasulullah dihantar ke seluruh kawasan. Ada yang Nabi lantik jadi duta ke Yaman, jadi duta ke Syria dan tempat-tempat lain. Maka Abu Zar jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, lima la tasta'milni. Kata Abu Zar, wahai Rasulullah, kenapa tak gunakan saya, lantik saya? Ni seolah-olah macam minta jawatan lah. Tapi kita jangan salah faham. Abu Zar ni orang takwa, orang paling zuhud. Dia bukan macam setengah orang hari ini minta jawatan kerana nak projek, kerana kepentingan dunia. Saya ni dah lama dah akar umbi, kita dah menang, takkan tak ada apa-apa kot. Nampak? Tapi Abu Zar bukan macam tu. Dia minta jawatan kerana nak khidmat pada Islam. Jadi jangan kita faham bila Abu Zar kata minta, mana ni Abu Zar ni pun dunia juga. Jangan. Dalilnya Abu Zar hidup dalam keadaan sangat zuhud, dan dia mati pun di tengah padang pasir bersama dengan isteri dia. Tak apalah, itu kisah Abu Zar. Baik.
Bila Abu Zar minta jawatan, Nabi kasih pada sahabat dia. Nabi kasih, sayang pada Abu Zar. Nabi tahu Abu Zar ni orang baik, orang zuhud, orang takwa. Lalu Nabi jawab dalam satu hadis sambungan awal pada hadis ni, ya Abu Zar, innaka dha'if. Wahai Abu Zar, sahabatku yang aku sayangi, sesungguhnya engkau aku lihat orang yang ada kelemahan. Nabi tahu Abu Zar ni takwa, orang baik, orang ada ilmu, senior, masuk Islam sejak zaman Mekah lagi. Belajar dengan Rasulullah beberapa hari. Abu Zar ni puak Ghifar ni puak Penyamun. Ya, belajar dengan Rasulullah beberapa hari. Selepas belajar dengan Rasulullah, balik kampung dia. Akhirnya satu kampung puak Ghifar masuk Islam. Hebat, bekas Penyamun. Ya, Abu Zar. Satu kampung masuk Islam. Bila diperintahkan hijrah, puak Ghifar semua datang ramai-ramai, diketuai oleh Abu Zar. Bila Rasulullah lihat, Rasulullah menangis. Hebatnya puak ni yang orang kata jahat, dengan berkat dakwah Abu Zar, walaupun belajar beberapa hari, satu kampung masuk Islam, hijrah dengan Rasulullah. Bila dihabarkan pada Rasulullah, itu Ghifar ya Rasulullah. Nabi sebut Ghifar, ghafarallahu lahum. Ghifar, mudah-mudahan Tuhan mengampunkan mereka semua. Sesuai dengan nama dia Ghifar, Bani Ghifar. Baik. Wahai Abu Zar, kata Rasulullah, engkau dhaif, engkau lemah, engkau ada kelemahan. Apa yang kita dapat faham daripada kata-kata Rasulullah? Maknanya walaupun Rasulullah tahu Abu Zar ni orang baik, orang ada ilmu, orang senior, orang akal undi, orang baik, orang ada ilmu, tapi Nabi tak lantik dia pegang jawatan. Mana apa dia? Maknanya sidang jemaah sekalian, orang yang paling baik tak mesti jadi ketua. Ini kita kena pegang. Kita nak lantik jadi ketua bukan mesti orang paling soleh, bukan mesti orang paling alim. Dia tu ulama, ngaji tinggi tu, ya. Jadi ketua lah, lantik pengurusi. No, tak ada Islam kata macam tu. Islam suruh kita lantik orang soleh, orang baik. Tapi nak jadi ketua, biarlah ada kesesuaian, ada sifat kepimpinan. Mungkin ilmu dia banyak, tapi dia tak pandai memimpin. Sebab tu kena faham. Jangan kita, ni ustaz lah, nanti ustaz lah. Tak boleh. Tak mesti macam tu. Sebab dalam Islam, ulama' tidak mesti jadi ketua. Ulama' hendaklah diistisyar. Apa maksud istisyar? Ulama' hendaklah diminta pandangan. Sebab tu ulama' tak mesti jadi ketua. Mungkin orang lain jadi ketua, tapi ketua itu hendaklah sentiasa mendapat nasihat dan bimbingan daripada para ulama sebagai penasihat dia. Sesungguhnya engkau wahai Abu Zar dhaif, wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man ataha bihaqqiha. Sesungguhnya ia adalah amanah, dan di akhirat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang telah mengambil kepimpinan itu dengan hak dan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dalam kepimpinan. Hadis riwayat Muslim. Maknanya sidang jemaah sekalian, jadi pemimpin ni bukan senang, tanggungjawab besar. Ya. Sebab itu kalau orang faham hukum syarak, dia tidaklah berlumba-lumba jadi pemimpin. Dia tak berlumba-lumba jadi pemimpin. Ya, kerana tanggungjawab jadi pemimpin ni sangat besar. Berapa ramai orang jadi pemimpin, dia mendapat kehinaan di hari akhir. Betul Nabi kata, hari akhirat, pemimpin ini akan menjadi orang yang hina. Ya, menjadi orang yang paling menyesal di hari akhirat. Berapa banyak ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah antara pemimpin dengan pengikut dia. Dalam banyak ayat. Kita bincang ayat itu dalam kesempatan yang lain. Baik. Kewajipan bai'ah kepada pemimpin. Sabda Nabi SAW, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sesiapa yang mati tanpa pernah berbai'ah, maka telah mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis Muslim ni menyebut kepada kita berkenaan dengan tuntutan bai'ah. Mungkin perkara bai'ah ni perkara yang kita rasa benda baru, benda pelik. Pasal apa? Kita pun tak pasti kita ni pernah bai'ah atau tidak.
Bai'ah tu binatang apa? Kita pun tak pasti. Walhal dalam Islam, kita baca dalam sirah, bai'ah ni satu benda penting dalam Islam. Sebab tu dalam sirah Rasulullah ada yang dipanggil Bai'atul Aqabah, ya? Sekumpulan sahabat Ansar berjanji setia dengan Rasulullah, berjanji setia dengan Rasulullah, mengiktiraf Nabi sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang pemimpin, dan berjanji setia untuk taat dan patuh dan mempertahankan Rasulullah sebagaimana mempertahankan ahli keluarga dan anak sendiri. Itu bai'ah. Jangan main-main bai'ah. Sebab itu kita lihat sahabat yang bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua termasuk di kalangan orang yang menduduki martabat yang tinggi di kalangan Islam, orang yang awal masuk Islam, ya? Sahabat yang bai'ah dengan Rasulullah dalam peristiwa Bai'atul Ridwan disebut dalam Al-Quranil Karim, laqad radiyallah, sesungguhnya Allah telah redha kepada mukmin yang telah berbai'ah dengan kamu di bawah pokok. Mana bai'ah ni benda besar dalam Islam. Sebab tu kata Rasulullah, kalau tak bai'ah mati dalam keadaan jahiliyah. Soalan sekarang, kita bai'ah ke tak bai'ah? Kita bai'ah ustaz, bila? Mana ketua kita? Ya. Sebab itu isu bai'ah ini hanya timbul selepas jatuhnya khilafah Islamiyah. Kita tahu khilafah Islamiyah Turki jatuh pada tahun 1922. Itulah kali pertama dalam sejarah umat Islam tanpa khilafah. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, sejak zaman Rasulullah sampai khilafah Uthmaniyah yang terakhir, orang Islam ni kerajaan sini jatuh, Mongol jatuhkan, ada kerajaan Islam lain. Jatuh sini, kerajaan Islam lain. Maknanya umat Islam di sepanjang zaman ada khilafah, ada khalifah, walaupun mungkin bukan di tempat berkenaan. Tapi bila jatuh khilafah Uthmaniyah, tak ada lagi khalifah. Sebab itulah yang mendorong, kalau kita lihat gerakan Islam selepas tu, khususnya Hasanul Banna menubuhkan Ikhwanul Muslimin. Di antara rukun ahli Ikhwanul Muslimin ialah bai'ah. Sebab nak bai'ah kat siapa? Tak ada orang. Jadi bai'ah kepada pemimpin gerakan Islam. Baik, penting ke tak penting bai'ah ni? Kita baca keterangan yang kedua. Baik. Ini saya ambil daripada kitab Fiqhud Daulah Yusuf Qardawi. Kitab Fiqhud Daulah ni penting kita baca sedang jemaah sekalian. Saya mengajar kitab ni dah habis, dua masjid dah habis saya baca. Ya. Walaupun setengah orang bila saya kata saya mengajar Fiqhud Daulah, "Oi ustaz, berani ustaz ajar, tak sensitif ke ustaz?" Apa saya kata? Saya ajar buat senjata ke dalam ni? Itu sekali sedang jemaah sekalian, ramai. Setengah ustaz sebut politik pun takut. Ya. Maknanya kalau kita orang yang berilmu ni sedang jemaah sekalian, kita tidak memperkatakan yang betul. Ya. Bila masyarakat nak faham? Sebab itu kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menjadi inspirasi kepada pendakwah seluruh dunia. Idza sakatal alimu wal jahilu yajhal famata yatabayyana lahul haq. Kalaulah orang alim terus membisu, orang jahil tetap dengan kejahilannya, bilakah kebenaran akan tersebar? Sebab tu maknanya alim ulama ni kena berdakwah, kena menyampaikan. Ya, bukan makna kita nak bawa perpecahan dalam masyarakat. Kita nak menerangkan. Nak dengar, tak nak dengar tak ada masalah. Ya, nak kalau saya hari ni cakap keras sangat, ayah Ustaz Rahim, ayah jemput, tak ada masalah pada saya. Ya tak? Kita ni bukan akhir zaman lagi, ya, di mana yang Nabi sebut menjelang akhir zaman akan ada orang-orang saleh yang orang tak nak dengar dakwah dia. Lalu kata hadis menjelaskan, dia akhirnya membawa dirinya beruzlah bersama sekumpulan kambing pergi ke puncak-puncak bukit. Pasal ada kitab orang tak nak mengaji. Kita macam tu ke? Tak. Satu masjid tutup, 10 masjid buka. Ya, nak menunjukkan bahawa pentingnya orang yang berilmu menyampaikan pengetahuan dia kepada masyarakat. Baik. Apa penjelasan berkenaan dengan bai'ah ni? Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam buku dia, tidak diragukan lagi bahawa seorang Muslim diharamkan berbai'ah kepada sebarang penguasa yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Haram bai'ah.
Faham betul-betul makna bai'ah. Bai'ah makna janji setia. Dengan ketua, dengan pemimpin. Syarat berpegang teguh ajaran Islam. Baik. Bai'ah yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa ialah bai'ah kepada penguasa yang menegakkan hukum Allah. Jika penguasa itu belum wujud, seluruh umat Islam berdosa hinggalah mereka merealisasikan kewujudannya. Baik, kalau saya tanya, wujud tak wujud pemerintah ni? Tak wujud. Sekarang kita apa? Berdosa. Baik. Apa jawapan Syekh Qaradawi lagi? Tidak dapat menyelamatkan kita daripada terjatuh ke dalam dosa kecuali dua perkara. Dua perkara yang boleh menyebabkan kita tak berdosa walaupun kita tak bai'ah. Dosa ni dosa kecil, dosa besar. Besarlah. Nabi kata apa? Mati dalam keadaan jahiliyah. Mati jahiliyah. Berat tu. Baik. Pertama, mengingkari keadaan yang sudah terlanjur dan terseleweng dari syariat Islam, meskipun hanya dengan pengingkaran hati dalam keadaan yang paling lemah. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh merealisasikan cara hidup Islam yang lurus, berpandukan hukum Islam yang sahih. Untuk itu, usaha individu tidak dapat mendatangkan sebarang faedah. Seorang harus berganding bahu dengan saudara-saudaranya seiman. Fiqh Daulah halaman yang kelima, halaman awal lagi, sebut kepada kita wajib bai'ah. Kalau kita nak bai'ah, tak ada orang, tak ada pemerintah yang melaksanakan hukum syarak yang boleh kita bai'ah, maka hendaklah kita ingkar dalam hati kita perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya Allah, aku mengaku, ya Allah, aku salah. Sebab aku, ya Allah, duduk dalam masyarakat yang tidak melaksanakan syariat-Mu, ya Allah. Aku bercita-cita, ya Allah, nak melaksanakan syariat ini. Itu kata Syekh Qaradawi, mengaku kesalahan atau dalam masa yang sama berusaha mewujudkan pemimpin atau ketua yang akan melaksanakan hukum Allah. Makna hukum mewujudkan pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Baik. Itu kepentingan bai'ah. Makhluk, pemimpin makhluk yang paling baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai Allah ialah imam yang adil, dan imam yang paling dibenci ialah imam yang zalim. Riwayat Imam Ahmad. Pemimpin ahli syurga, Iyad bin Himar melaporkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni syurga itu terdiri dari 3 jenis manusia. Pertama, penguasa yang adil yang menerima pertolongan Allah. Yang kedua, yang berkasih sayang pada kaum kerabatnya dan sesama Islam. Ketiga, orang yang tidak meminta-minta dan berusaha tidak meminta-minta, sedangkan dia miskin dan keluarganya ramai. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kelebihan jadi pemimpin. Pemimpin ni walaupun kita baca tadi, di hari akhirat banyak pemimpin menyesal dan jadi hina. Tapi dalam hadis ini Nabi pula sebut pemimpin ni salah satu calon ahli syurga. Pemimpin ni antara orang yang paling Allah sayang. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis, sedang jemaah sekalian, dalam banyak-banyak amalan, tidak ada amalan yang boleh kita lawan amalan pemimpin. Pemimpin ni paling banyak pahala. Dalam satu hadis Nabi sebut, yaumun imamun adil khairun min ibadati 70 sana. Kerja satu hari pemimpin yang adil, kerja sehari adalah lebih baik ibadat ahli ibadat selama 70 tahun. Bayangkan, pemimpin yang baik dia kerja sehari, 24 jam, lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Bayangkan, kalau bukan sekarang jadi pemimpin bukan sehari, paling kurang satu penggal. Satu penggal paling kurang 5 tahun. Itu kurang-kurang dah kelajak penggal lagi banyak. Tak? Berapa? Lebih kurang 2000 hari. 2000 hari darab 70 tahun. Itu nisbah pahala seorang pemimpin. Syarat adil. Itu satu hadis. Hadis lain Nabi sebut kelebihan pemimpin. Mana-mana orang yang menunaikan hajat saudaranya. Kata umum, siapa-siapa, Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepada dia khairun, lebih baik daripada dia beriktikaf 2 bulan di masjidku, kata Nabi. Menunaikan hajat saudara. Siapa paling banyak menunaikan hajat, kawan-kawan? Selain pemimpin.
Ni tuan tolong sign borang, anak nak minta bantuan, sign. Tuan saya nak borang untuk room, sign. Macam-macam borang gitu. Tak, satu hari kalau jadi ketua, beratus borang. Satu hajat kata Rasulullah, pahala dia apa? 2 bulan i'tikaf. Allahu akbar. Sebab tu sedang jemaah sekalian, orang paling kaya dengan pahala hari akhirat antaranya siapa dia? Pemimpin-pemimpin. Tapi sebab tu kata pengarang, pemimpin yang adil berhak mendapat pertolongan Allah. Sebaliknya pemimpin yang tidak adil tidak akan dapat pertolongan Allah. Ya, kita baca apa keterangan bagaimana nak mendapat pertolongan Allah. 3. Takrif negara Islam. Ya. Negara Islam adalah negara yang menegakkan hukum-hukum langit di muka bumi. Yang penting negara Islam ni ialah hukum langit, hukum, ya. Dan menjaga agar manusia melaksanakan perintah Allah dan berhenti dari melakukan perkara yang dilarang. Ini agenda besar negara Islam. Hukum. Yang kedua, amal ma'ruf nahi munkar. Itu takrif yang besar, ya. Baik. Negara seperti inilah yang berdiri teguh dengan pertolongan Allah. Negara lain yang tidak melaksanakan perintah ini tidak layak untuk terus bertahan dengan kewujudannya. Makna faham pada kita, negara yang tidak taat perintah Allah, tidak menegakkan hukum langit, negara haram di sisi Allah. Macam kita baca dalam kitab fiqh, ya tak? Bagaimana hukum orang yang tak sembahyang duduk atas muka bumi. Duduk atas muka bumi, bumi Allah, makan rezeki Allah, hidup udara Allah. Akhirnya tak berterima kasih kepada Allah. Hukum syarak kata apa? Tak berhak hidup, sebab tu kena pancung. Bukan tak sembahyang. Sama juga negara. Negara yang ditegakkan di atas bumi Allah, hukum Allah tidak terlaksana, tak malu punya negara. Kata Yusuf Qaradawi, negara itu tidak berhak wujud atas muka bumi. Sebab duduk bumi Allah, hukum Allah tidak terlaksana. Maknanya bukan main-main. Kalau kita nak faham, hukum orang tak sembahyang, macam tu. Ya, sebab itu negara yang menegakkan hukum Allah berhak ataupun akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Itu ada panjang lagi keterangan dia. Kita tengok kewajipan menasihati pemimpin. Ada banyak hadis itu ni, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah redha 3 perkara dan memarahi murka 3 perkara. Allah redha kepada kamu apabila kamu mengabdikan diri kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kamu berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Dan kamu sentiasa menasihati pemimpin yang diangkat Allah menguruskan urusanmu. Dan Allah marah murka kepada kamu 3 perkara. Memperkatakan itu dan ini, banyak berdebat, banyak bertanya yang tidak perlu, dan boros menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis ni sidang jemaah sekalian berkenaan dengan tuntutan memberi nasihat kepada pemimpin. Ya, apa hukum menegur pemimpin? Apa hukum memberi nasihat kepada pemimpin? Hukum memberi nasihat kepada pemimpin adalah wajib. Ya. Qaradawi sebut benda ni panjang lebar dalam fiqh daulah. Wajib pada sekalian hamba rakyat. Semua wajib. Maka terlebih aula bagi orang yang ada ilmu dan kedudukan dan jawatan. Mana alim ulama lebih berat lagi. Maknanya sebab itu kita dalam hukum syarak wajib kita nasihat pemimpin, wajib tegur. Syekh Syarawi sebut dalam kata-kata dia terkenal, nasihat kepada orang ramai, ya, agar menyuarakan kebenaran. Jangan takut memperkatakan kebenaran, menegur mana yang salah. Kata Syekh Syarawi, ya, illam tastati' an taqul al-haq fala tasfiqu lil batil. Kalau kamu tidak mampu berkata yang benar, jangan sekali-kali kamu bertepuk tangan meraihkan kebatilan. Ini nasihat untuk orang awam. Orang awam maknanya dia ada kewajipan juga, dia ada tuntutan syarak juga dalam menegur, dalam memberi nasihat kepada pemimpin. Sebab ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Antara nasihat itu apa dia? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat bagi pemimpin-pemimpin umat Islam.
Tetapi bagi para ulama terlebih berat. Ulama lagi berat. Sebab itu para ulama dia 3 je martabat dia dalam Islam. Sebagaimana disebut oleh seorang salafus salih. Dia kata ulama imma ayyakuna warasatul anbiya fa huwa yatakallamu bil haqq. Dia boleh jadi pewaris nabi apabila dia bercakap yang benar. Au takallama bil batil fa huwa syaitanun natiq. Au sakata an haqq fa huwa syaitanun akhras. Ulama 3 jenis. Banyak-banyak ulama kita tengok kiri kanan 3 jenis. Yang pertama bercakap benda betul, dia pewaris para nabi. Yang kedua, dia bercakap benda batil. Patut dia cakap benda betul. Patutnya benda tu haram lah. Tapi sebab kerana kepentingan. Kan cakap haram pula susah pula. Kontrak tak sambung. Kena macam-macam tindakan. Yang orang tak suka. Dia bercakap benda batil. Apa hukum dia? Fahuwa syaitanun natiq. Ketahuilah dia adalah syaitan yang berkata-kata. Jangan main ulama jadi syaitan. Ya. Yang ketiga, ulama yang mendiamkan daripada berkata yang benar. Fahuwa syaitanun akhras. Ketahuilah dia adalah syaitan bisu. Pilihlah ABC. Tak? Sebab itu kalau ada jenis ustaz, orang tanya ustaz ni apa hukum ustaz? Saya susah lah benda ni, no comment. Dia sensitif benda ni. Tak jawab. Akhirnya orang terus dengan kejahilan, terus dengan kesesatan. Ya, sebab itu sidang jemaah sekalian, kalau ustaz nak bercakap ataupun mana-mana orang ahli ilmu nak bercakap, kita kena bagi peluang pada. Sama ada kita terima tak terima itu perkara yang kedua, sebab dia cakap belum tentu betul. Tetapi kalau dia mendiamkan diri daripada berkata yang benar, dia adalah syaitan bisu. Kita yang menghalang dia daripada berkata yang benar, kita bapak syaitan. Berat lagi. Tak, kalau kita pula jadi nazir, payah ustaz. Cakap benda ni sensitif. Kita pula blok dia, halang dia. Dia perkara ni betul, perkara ni dilarang oleh syarak. Baik. Jadi memberi nasihat kepada pemimpin adalah tuntutan syarak. Sebab itu bila orang tanya kepada Yusuf Qaradawi dan juga dalam perbahasan ulama-ulama yang lain, apakah hukum mengundi? Hukum mengundi pilihan raya ni apa hukum dia? Wajib, sunat, makruh, haram, ya, apa semua? Semua ulama menyatakan, ulama-ulama muktabar mengatakan hukum wajib. Ambillah fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, ambillah fatwa Syekhul Azhar, ambillah fatwa Mufti Mesir. Cukuplah tu. Jangan tanya mufti lain. Banyak sangat mufti ikut kita. Sebutlah kalau kata Mufti Mesir, jangan tanya ustaz, Mufti Syria je ustaz. Payahlah. Mufti banyak sangat kita sebut yang besar, mana Mesir, okeylah tu. Kalau kata ustaz Syekhul Azhar kata wajib, jangan tanya Syekh Universiti Melaya macam mana. Tak usahlah. Universiti Azhar tu hebat dah. Jadi universiti lain tak terpakailah umumnya. Cukup sekadar menjadi rujukan, kerana Azhar ni bukan sekadar rujukan di Mesir, tapi seluruh dunia. Sebab itu fatwa mereka ini ditunggu-tunggu. Ya. Para ulama menyimpulkan 5 hujah kenapa mengundi itu wajib. Yusuf Qaradawi sebut, sebab apa mengundi itu wajib? Kerana mengundi itu disamakan dengan syahadah, penyaksian. Allah Ta'ala sebut, wa aqimus syahadata lillah. Maka tegakkanlah penyaksian kamu kerana Allah. Mana bila kita pilih seorang lelaki, si A, mana kita bersaksi kepada Allah, ya Allah, dia itu ketua aku. Aku letakkan tanggungjawab aku, kepercayaan aku untuk dia melaksanakan tuntutan agama bagi pihak aku. Bayangkan kalau kita bagi syahadah kita kepada orang fasik, tuan-tuan. Sangkut tak sangkut kita hari akhirat? Sebab tu kata Yusuf Qaradawi, dalil wajib mengundi syahadah. Yang kedua disebut mengundi itu jihad. Yang ketiga disebut mengundi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat mengundi itu nasihat. Ad-dinun nasihat, nasihat. Sebagai satu bentuk nasihat. Maknanya bila kita mengundi itu kita nasihat. Ya. Sebab itu kadang-kadang sidang jemaah sekalian, dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang apabila kita tidak ikut nasihat ulama,
ada di kalangan umat Islam yang masih tak mengundi. Tanya, tak mengundi entah? Mengundi apa benda bukan ada zaman Nabi, bid'ah semua ni. Allahu Akbar. Lepas tu kata orang kalau bodoh jangan cakap. Ya tak? Lepas tu dia nak argue dengan kita. Ustaz saya nak bincang Ustaz pasal hukum mengundi. Bincang kita. Ya tak? Oh, macam dia hebat lah. Dia kata tak ada dalam sunnah Nabi. Nabi zaman Nabi mana ada SPR? Saku pun tahu. Tu saya cakap tu. Ya. Mana ada SPR ni? Benda ni bid'ah Ustaz ni. Barat punya. Allahu Akbar. Ya. Pakaian tu pakaian Islam. Janggut apa semua. Mengundi tak nak. Lepas tu kata orang kalau bodoh buat sendiri-sendiri. Jangan tunjuk pada orang. Kita bimbang orang ni jadi macam Nabi sebut dalam hadis. Di akhir zaman akan ada kumpulan ahli ibadat. Semayang dia bagus. Bagus. Baca Quran. Tapi membaca Al-Quran kata Nabi hanya setakat kerongkong dia. Quran tu tak sampai ke hati. Tak beramal, faham jauh sekali. Tapi nak memperlekeh alim ulama. Ulama nasihat tak nak dengar. Apa akhir Nabi sebut dalam hadis? Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Orang ni kata Nabi semayang kuat, zahir Islam, tapi baca Quran setakat sini, tak sampai kefahaman, tidak sampai kepada amal. Orang ni kata Nabi kesudahannya terkeluar Islam daripada diri dia sebagaimana terkeluar panah daripada busurnya. Main tuan-tuan, orang semayang. Sebab tu kita nasihat ulama'-ulama' kata wajib, ikut je lah. Ya tak? Kita ambil satu fatwa daripada ulama' Indonesia. Ambil fatwa Indonesia. Apa keterangannya? Muka surat nombor 4. Ya? Boleh saya sambung ya? Ya, nombor 4 ya. Baik. Muktamar Alim Ulama Mubaligh Indonesia memutuskan. Ini saya ambil Indonesia je lah. Jangan tanya Ustaz Malaysia tak ada ke? Ambil lah Indonesia pun sama juga. Nah, kita yang penting manfaat iktibar. Ya. Pada 30 Rejab 1372, 14 April 1953. Lama dah. Kita belum ada pilihan raya yang pertama lagi, 1955. 53 fatwa keluar dah. Lepas tu kalau orang kata politik tak ada dalam Islam, orang tu bodoh. Bodoh satu, sesat. Ya. Nabi sebut terang-terang. Ulama sebut terang-terang, ya. Al-Ghazali sebut berkenaan dengan politik ni dalam kitab dia Aqidah, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ad-dinu ussun wa sultanu harisun. Fama la usalahu famahdumun, fama la harisalahu fada'i'. Agama adalah asas, politik adalah penjaga. Apa yang tiada asas akan binasa. Apa yang tiada penjaga, maka satu hari pasti akan lenyap. Disebut dalam kitab Aqidah, bukan dalam kitab politik. Ya, baik. Apa kata fatwa ni? Memutuskan, memfatwakan kepada seluruh umat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, laki-laki, perempuan, yang mempunyai hak memilih menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia yang telah disahkan, wajib menjalankan hak pilihnya dengan jalan mendaftarkan diri sebagai pemilih dan memberikan suara undinya kelak pada waktu diadakan pungutan suara. Yang pertama, wajib daftar SPR dulu. Kalau politik Islam daftar tidak tak guna. Wajib daftar tu. Wajib daftar. Kemudian wajib sahkan tempat kita mengundi mana. Kemudian wajib pergi mengundi. Itu yang pertama. B, wajib memilih hanya calon-calon yang mempunyai cita-cita terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam agama, dalam negara. Allah. Wajib pilih calon. Calon macam mana? Yang bagi duit ke? Yang bagi projek ke? Bukan. Kata ulama, calon yang ada cita-cita Islam, calon yang nak laksana hukum syarak. Baik, tak habis lagi fatwa ni. Kaum muslimin laki-laki dan perempuan yang telah mukallaf akil balik wajib berusaha dan memberikan segala macam bantuan dan pengorbanan untuk tercapainya kemenangan Islam dalam pemilihan umum akan datang. Akan datang ni bila? 1953. Wajib beri bantuan. Kalau ada zaman tu poster lah. Kalau panjat pasang bendera lah. Tak mampu pasang poster, bagi duit. Nampak?
Ini kata apa? Ulama ni wajib memberi bantuan kepada golongan yang nak menegakkan Islam. Siapa golongan tu fikir ni? Kan nak ajar. Tak, ustaz bukan mengajar politik parti, ustaz mengajar hukum syarak. Lepas tu fikir sendiri. Ya, baik. Hadis yang akhir, ya. Pertembungan pemimpin dan Al-Quran Al-Karim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna raihal islami dairah faduru ma'al islam. Ala inna faduru ma'al islam. Ala innal Qur'an was sultan sayaftariqan fakunu ma'al Qur'an. Ala inna fikum umara yaqduna bi anfusihim ma la yaqduna lakum. La in ata'tumuhum adallukum, la in asaitumuhum qatalukum." Qalu famaza nasna' ya Rasulullah? Qal kunu ka ashabi Isa yushiru bil manashir wa hummilu 'ala al khashab mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Rawahu Ibnu Rahawiyah. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang agak panjang, kata Rasulullah, ketahuilah roda Islam itu akan berputar. Hendaklah kamu bersama dengan roda Islam sesuai dengan rentak pusingannya. Nabi kata Islam ni akan berputar. Berputar maksudnya ada masa Islam tu kuat, ada masa dia lemah. Ada masa Islam memerintah, ada masa dia diperintah. Nabi kata tak kira Islam kuat, Islam lemah, orang Islam wajib bersama dengan Islam. Jangan masa menang dia bersama dengan Islam, apa juga keadaan. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, Al-Quran dan pemerintah akan bertembung. Maka hendaklah kamu bersama dengan Al-Quran, Alkitab. Ketahuilah satu masa kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang meletakkan hukum demi kepentingan mereka, bukan kepentingan kamu. Kalau kamu taat kepada mereka, kamu akan disesatkan. Kalau kamu melawan mereka, mereka akan membunuh kamu. Bukan? Ikut sesat, lawan kena tindakan, bunuh. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami nak buat? Ikut tak boleh, lawan pun susah juga. Kata Rasulullah, tetaplah kamu dengan kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Hawariyin, pengikut-pengikut sahabat Nabi Isa. Mereka itu yushiru bil manashir, digergaji kepala mereka kerana menegakkan kebenaran. Disalib di tiang-tiang kayu, mati bermaruah taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam melakukan maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Rahawiyah. Jadi hadis ni sedang jemaah sekalian memberi gambaran kepada kita pentingnya kita berpegang dengan Islam dalam apa juga keadaan, susah sangat. Walaupun dalam keadaan yang kritikal, sampai peringkat ni gergaji. Kita tak ada gergaji rasa. Gaji je. Gergaji tak ada. Tak? Jadi maknanya cabaran ini memberi gambaran kepada kita pentingnya kita meletakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Rosak pemimpin, rosak agama. Rasulullah bersabda, rosaknya agama disebabkan 3 perkara. Faqih, ahli agama yang jahat, pemimpin yang zalim, dan orang bodoh tapi mahu beristihad. Hadis riwayat Dailami dari Ibnu Abbas. Ini gambaran kepada kita berkenaan dengan kalau dalam masyarakat ada 3 perkara ni. Ada alim ulama jahat. Ulama jahat. Ulama jahat ini yang lebih takut daripada syaitan. Jadi Nabi lebih takut daripada Dajjal. Ulama jadi fitnah. Kerana kalau kita lihat sedang jemaah sekalian, rosaknya masyarakat sebab alim ulama juga. Masyarakat begitu senang. Kenapa engkau buat benda ni, kan salah. Tu ustaz pun beli. Dah habis. Tahfiz tu jangan main. Oh iyalah, tahfiz kira halal. Kita sebut ustaz tahfiz, dia dah. Kita pun iya juga. Lepas tu bagi hujah lagi, takkanlah ustaz nak ajak masuk neraka. Kita pun iya, dia tak iya juga ikut. Lepas tu kata Rasulullah, agama rosak sebab ulama. Ulama mana? Ulama jahat. Ulama jahat. Sebab itu kalau kita ulama yang berani, ulama yang memperkatakan kebenaran ni dianggap sebagai sirajul ummah. Sebab itu mereka ini kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi masyarakat. Pemimpin yang zalim, dan dalam masa yang sama juga orang ramai, orang bodoh tapi mahu beristihad. Ini gambaran kepada kita kebinasaan dalam satu masyarakat.
Baik, itulah yang saya dapat baca. Ada 2 hadis lagi yang diberi kepada kita. Pemimpin jahat dan tindakan umat. Apabila seorang pemimpin melakukan perkara yang tidak disukai oleh kamu, sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang nak kami lakukan? Kata Rasulullah, hendaklah kamu menunaikan tanggungjawab kamu dan mohon kepada Allah segala hak-hak kamu yang kamu perlukan. Ini maknanya salah satu penyelesaian kita dalam berhadapan dengan pemimpin yang jahat ialah serahkan kepada Allah. Apa makna serah? Makna doa. Tak, kalau pemimpin tu menzalimi kita, nak lawan tak mampu, takut, ada kekangan, apa kita boleh buat? Adu kepada Allah, buat sembahyang hajat. Pemimpin engkar kontrak dengan kita, nak buat macam mana? Lawan, lawak mahkamah, bawa dah mahkamah, tak selesai juga. Buat sembahyang hajat. Pemimpin tak puas hati orang buat sembahyang hajat, dia buat sembahyang hajat juga. Sembahyang hajat lawan sembahyang hajat, macam mana? Apa salah? Tak, makna doa. Doa tak ada salah kan? Ni ada pula orang kata doa tak boleh. Mendoakan kebinasaan orang tak boleh. Siapa aja tak boleh? Bukankah Nabi ada kunut nazilah? Bukankah Nabi Musa sebut dalam Quran, dalam surah Yunus, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Doa kebinasaan pada Fir'aun. Nabi boleh doa macam tu. Kita enak, kita cak ayam lagi lah patut kena banyak doa. Patut Nabi sabar, enak. Tapi bila sampai satu peringkat menzalimi rakyat, Nabi Musa mendoakan kebinasaan Fir'aun. Jadi begitu juga tak ada salah. Kalau kita dizalimi, kita doa kepada orang yang menzalimi kita. Ancaman mengambil harta rakyat. Siapa yang mengambil harta milik seorang Muslim dengan sumpahnya secara paksa atau merampas, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian seorang lelaki bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya setangkai kayu sugi. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, ambil harta orang walaupun sedikit, hukumnya haram. Hukumnya berdosa besar. Dosa besar tu macam mana? Masuk neraka 1000 tahun? Tak, kata Nabi. Haram masuk syurga, kekal selama-lama dalam neraka. Banyak mana curi? RM1. Mana kalau kita nak nilaikan harga sebatang kayu sugi, nak RM1. Sikit sangat, masuk neraka. Sebab tu sidang jemaah sekalian, harta rakyat, harta orang ramai dalam Islam dianggap sebagai harta anak yatim. Malur ra'iyah kamalil yatam. Harta rakyat adalah seumpama harta anak yatim. Jadi mana-mana orang pegang harta rakyat, harta orang ramai, bertanggungjawab untuk menjaganya, dan jika dia menyeleweng, Allah Ta'ala akan mengazabnya di hari akhirat. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca ni, yang merupakan sebahagian daripada hadis, banyak lagi hadis-hadis yang lain, jadi panduan kepada kita, khususnya dalam kita nak memilih pemimpin. Mudah-mudahan pimpinan yang kita pilih menepati kehendak hukum syarak, dan Allah beri kepada kita kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat yang baik daripada Allah Ta'ala. Semohon kemaafan atas sebarang kekurangan daripada saya. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.